Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri kesempatan, keizinan dan juga kesihatan kepada kita untuk sama-sama berada di rumahnya pada malam ini, dan kita masih lagi dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke rumahnya. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, malam ni kita sampai kepada muka surat 15. Kitab kita Tanbihul Ghafilin, peringatan kepada orang-orang yang lalai. Ke surat 15 bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fa'ani, dan lagi bagi neraka itu 70,000 zumam. Kita ambil naik atas sikit. Dan lagi bagi neraka itu 70,000 tali hidung, dan tiap-tiap satu zumam itu 70,000 malaikat yang menarik akan dia. Maka berkata malaikat yang menarik itu kepada pada neraka, sungguhnya kita sekalian disuruh bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersuaralah neraka itu, dan adalah jauh antaranya dan antara mauquf itu 500 tahun perjalanan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi bila sebut neraka ni tuan-tuan, antara tanda-tanda tuan sekalian, wa'iyyazubillah min zalik, takut. Kalau kita dengar neraka tak takut tuan-tuan, mana hati kita ada sesuatu yang tak kenal. Hati kita ada sesuatu yang tak kenal. Antara apa tuan-tuan? Antara tanda-tanda ahli neraka, wal a'yazubillah min zalik. Ni kita peringatan bersama, kita bakal peringat bersama tanda-tanda ahli neraka. Banyaklah tanda-tanda, tapi malam ni kita sebut 3. Pertama sekali tanda-tanda ahli neraka tuan-tuan, dia akan menerima buku catatan menggunakan tangan kiri. Kalau dia terima buku catatan menggunakan tangan kiri, tuan-tuan, confirm dia ahli neraka, wal a'yazubillah min zalik. Waktu tuan-tuan bila kita ambil wuduk tu, jangan kata ambil wuduk tu pakai basuh tangan ya, pakai basuh tangan, tak ada niat apa-apa, tak ada ingat apa-apa, tak ada rasa apa-apa. Tengah dia ambil wuduk tu sembang. Jadi masa basuh tangan tu tuan-tuan, bila basuh tangan kanan, ingat, ya Allah, izinkan tangan kanan aku ini menerima buku catatan amal. Gosok bagi comel-comel, gosok bagi elok, gosok bagi slow-slow, jangan duk kalut-kalut. Berbeza wuduk kita tuan-tuan, law ni dengan dulu 30 tahun dulu ni. Basuh tangan
kanan. Bila basuh tangan kiri, ya Allah hindarkan aku tangan kiri aku ni menerima buku catatan amal. Itu antara niat kita bila kita ambil wuduk. Itu yang kata wuduk yang sempurna. Fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Dalam juzuk 30 surah tak ingat ayat tu kan. Juzuk 30. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. Tuan-tuan balik habis baca. Tengok ayat tu. Surah apa? إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. Dia surah tu surah pendek-pendek tuan-tuan, tapi makna dia tuan-tuan sampai ke tulang hitam. Kalau kamu menerima buku catatan menggunakan tangan kanan, bahagialah kamu. Kamu akan habaq ke adik-beradik ni, tengok ni aku dapat buku catatan tangan kanan ni. Kalau kamu terima buku catatan menggunakan tangan kiri, kamu akan meraung sekuat-kuat hati. Celakalah aku. Lebih hebat lagi tuan-tuan, ulama mengatakan tangan kiri dia tu masuk ke celah tengah dada ni, dia keluar di belakang, terima daripada belakang. Wara azhari wal ayaz billahi min zalik. Waktu 30 tahun 40 tahun dulu tuan-tuan, kita ingat tangan kita buat apa ni, tangan kita buat apa tangan kita ni. Kalau ni Allah Taala panggil mai rumah dia, kita bersyukur banyak-banyak, taubat banyak-banyak. Tangan yang kata tangan. Pastikan kita tidak menerima buku catatan menggunakan tangan kiri. Baku tangan ni tuan-tuan, bagilah banyak-banyak setakat mana kita ada, untuk menghindarkan kita daripada tangan kiri kita menerima buku catatan. Setakat kita ada bagi, jangan kata nak tunggu kaya pun nak bagi dah. Setakat mana ada bagi. Gunakan tangan kanan. Suatu antara 7 golongan yang tuan-tuan pun hafal dah. 7 golongan apa? Yang akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Taala pada hari yang tidak ada naungannya. Tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Sedekah yang kata yang insya-Allah akan menghindarkan kita daripada menggunakan tangan kiri untuk menerima buku catatan. Yang kedua, orang yang solat, puasa, zakat, buat semua ni, semayang ada, semayang, puasa, zakat, bayar, tapi ahli neraka tuan-tuan. Wallahiyazubillah. Macam mana ni, aku puasa, aku keluar zakat, aku solat, pasal apa aku masuk neraka juga tuan-tuan? Inilah antara benda yang kita kadang-kadang kita tak perasan, kita tak sedar. Kita akan menjadi orang yang muflis di sana nanti. Wallahiyazubillah min zalik. Pasal apa? Di dunia ni mungkin kita ambil hak orang, kita zalimi orang, kita perkena orang, kita naik orang. Esok dia akan tuntut sampai sekecil-kecilnya. Itu yang kata faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun sebesar zarah baik akan dikira, walaupun sebesar zarah jahat akan dikira. Ini masa kita tuan-tuan untuk kembali kepada Allah, taubat kepada Allah banyak-banyak. Maka bila orang ambil habis harta kita tuan-tuan, amal ibadah kita, puasa, kebajikan, kebaikan kita tuan-tuan, sampai kita ambil balik dosa mereka, kita terima, kita pegang, kita tanggung. Pasal apa? Di dunia kita anaya mereka. Inilah kita kata tuan-tuan, wallahiyazubillah, antara kita benda yang kita kena hindar. Sebab tu amalan-amalan ni kita kena buat lebih. Pasal apa lebih? Bukan hanya untuk kita, takut-takut orang main tuntut, dia pun nak juga daripada kita. Yang ketiga, tanda ahli neraka tuan-tuan, orang yang meninggalkan perkara wajib. Zakat dia keluar, puasa dia puasa, tapi sembahyang tak.
Orang yang meninggalkan perkara yang wajib itu di antara tanda-tanda ahli neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala kata dalam Al-Quran, tuan-tuan, dalam surah Al-Anbiya, wa nad'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Surah Al-Anbiya. Dan ingatlah, kami akan mengadakan neraca timbangan yang adil untuk menimbang amal makhluk-makhluk pada hari kiamat. Maka tidak ada diri sesiapa akan teranaya sedikit pun. Ni tuan-tuan. Kalau kita penanya orang dunia ni, mesti dia akan kutip balik, dia akan tuntut balik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai binatang, tuan-tuan, binatang akan dihidupkan semula dan akan dituntut balik apa orang buat kat dia masa di dunia. Orang Kedah kata apa tu? Mampus aku kalau begitu. Mampus. Allahu akbar kabir, tuan-tuan. Dia akan tuntut. Tidak akan teranaya sedikit pun, dan amalnya itu sebesar biji sawi sekalipun. Nescaya kami akan mendatangkannya untuk ditimbang dan dihitung. Dan cukuplah kami sebagai penghitung. Sebab tu kata benda sikit-sikit, tuan-tuan, benda kebaikan oleh sikitnya, sikit apa contohnya? Tutup lampu masjid, tutup kipas angin, tutup kes sejadah yang terbuka tu. Itu hanya sedikit, tapi dia merupakan kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wasari'u ila maghfiratin. Itu antara peringatan kita, tuan-tuan. Agar apa, tuan-tuan? Agar kita ni dijauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala, menerima buku catatan menggunakan tangan kiri. Wallahu. Itu peringatan kita bersama, tuan-tuan. Kita sambung balik. Yang kata ahli neraka ni, panjangnya tiap-tiap satu neraka itu 1000 tahun perjalanan. Bawah lagi. Zumam, yakni tali hidung, dan tiap-tiap satu zumam itu 70,000 malaikat yang menarik. Yang kata malaikat itu lebih banyak pada manusia berada di langit. Berada di langit. Mereka juga tawaf di Sidratul Muntaha. Yang menarik akan dia di atas langit itu. Maka berkata malaikat yang menarik itu kepada neraka, sungguhnya kita sekalian disuruh bawa ke hadapan. Disuruh bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersuaralah neraka itu, dan adalah jauh antaranya dan antara mauquf, tempat berhenti itu, 500 tahun perjalanan. Bukan kata 5 tahun, tuan-tuan, bukan kata 50 tahun, 500 tahun. Dah tu, tuan-tuan, perbezaan di antara dunia dan juga akhirat. 1000 tahun di dunia, satu hari di akhirat. Allahu akbar kabira. Tak dapat kita bayangkan macam mana keadaan dia. 500 tahun perjalanan di antara satu dengan satu, maka kedengaran suara neraka dan asapnya. Neraka bercakap ni, tuan-tuan, dalam surah Al-Mulk. Marahnya dia pada orang yang akan masuk ke dalam dia. Bergegak neraka. Tuan-tuan balik tengok surah Al-Mulk. Dan asapnya dan suara ular dan kala dan lipan bermula bunyilah, maka sembah neraka itu ke hadrat Allah Ta'ala, ya Rabbi, ya Sayyidi, ya Maulaya, adakah engkau jadikan sesuatu yang menyiksakan daku dengan dia? Maka berkata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aku kuasakan. Neraka tanya, aku ni jadikan untuk siksa siapa? Kata Allah Ta'ala, aku kuasakan, tuan-tuan, menyiksa akan dikau betapa kejadian engkau aku suruh menyiksa. Allah Ta'ala kata pada malaikat, aku jadikan kamu ni untuk menyiksa bagi barang siapa yang derhaka kepadaku. Dan bila kita ambil kata derhaka ni, adakah kita termasuk golongan yang derhaka? Kita bagus dah mai ke masjid, tuan-tuan, siang malam pagi petang mai ke masjid. Tapi adakah orang di bawah tanggungjawab kita mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala?
Kita ingat ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada api neraka, kerana bahan bakarnya merupakan manusia dan juga batu. Atas kepala kita sebagai pemimpin, sebagai suami, sebagai ayah yang bertanggungjawab, mereka akan mendakwa kita esok andainya kita tidak menjalankan amanah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara yang jelas tuan-tuan, bila kita keluar di luar pada masjid kita ni, antara yang jelas ialah masalah aurat. Masalah aurat, Allahu akbar kabira, dewasa ni sekarang ni adakah tuan-tuan perasan bila kita pergi ke market 100% wanita semua tutup aurat? Yang tak tutup tu tuan-tuan mudah-mudahan bukan ahli keluarga kita. Bukan ahli keluarga kita. Kalau kita pergi keluar pada masjid tuan-tuan, berjalan ke tambah-tambah di pasar raya tuan-tuan, ya Rabbi, di market, ramainya mereka tidak menutup aurat. Di sisi manusia mereka menutup aurat, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka tidak menutup aurat. Ini kita kena jaga. Kita pulun siang malam pagi petang mai ke rumah Allah Subhanahu wa taala, tapi anak cucu kita, ahli keluarga kita, orang di bawah tanggungjawab kita tidak mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menuntut kita esok. Kaki kiri kita nak angkat dah masuk ke syurga, depa mai ke belakang, ayah tunggu saya, ayah tengok belakang cik ni, abang tunggu sabar, jangan angkat kaki kiri lagi, tengok belakang cik ni, tengok belakang kami ni. Pasal apa dulu masa di dunia abang tak habaq kat kami, abang tak marah kat kami, abang tak ajak kami, abang tak tegur kami, ayah tak tegur kami. Tuan-tuan, masa tu tuan-tuan nak jawab apa dah? Kita sebagai pemimpin, sebagai suami nak jawab apa tuan-tuan? Itu yang kita kena, neraka ni tugas dia nak siksa ya. Nak siksa siapa? Orang yang neraka. Orang yang tak solat, orang yang tidak tutup aurat, orang yang tidak mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila sebut kalimah taqwa tu tuan-tuan, taqwa. Kata yang pertama, kata Sayyidina Ali, bila apa dia kata takwa tu, yang pertama ialah wal amalu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan. Kita tuan-tuan, kita tengok kita jangan kira orang lagi. Kita beramal dengan apa yang diturunkan. Tepuk dada tanya iman, insya-Allah. Barang menyiksa bagi siapa yang derhaka kepada aku. Sebab tu tobat banyak-banyak tuan-tuan, tobat banyak-banyak. Kalau boleh tuan-tuan, tobat kita ni sehari 1000 kali. Tu dia ustaz, mampu ustaz kami 1000 kali. Mampu juga. 1000 kali tuan-tuan, tak sampai 15 minit. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Tak sampai 15 minit. Berapa? 1000 kali. Waktu tuan guru saya pesan lagi, dia kata antara untuk mencari kebaikan, menambahkan keimanan kita, menambahkan pahala kita, menambahkan kebajikan kita, kalau tuan-tuan mampu sebut Bismillahirrahmanirrahim sehari 3000 kali. Mampu kami ustaz 3000 kali? Tuan, 3000 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tak sampai setengah jam. Antaranya bila kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, kita sudah pun menyebut 119 huruf. Kita sudah dapat 190 pahala kali dengan 3000. 190 kali dengan 3000. Berapa? Yang kata kita nak tak mau pergi belah kiri, kita tak mau jadi golongan ashabul yamin, kita tak mau jadi ashabul shimal, kita nak jadi golongan ashabul yamin. Jadi benda tu kita kena buat banyak. Saya dan tuan-tuan kena buat benda tu. Lebih-lebih lagi istighfar kepada Allah. Sebab apa? Dosa kita banyak tuan-tuan, dosa kita banyak. Jadi kalau dulu
Kita tak istighfar sehari 100 kali. Tak mau dah lah ni. Sebab apa? Dunia semakin akhir zaman. Kena lebih banyak istighfar kepada Allah. Nabi SAW istighfar 70 hingga 100 kali. Orang yang tidak ada dosa beristighfar kepada Allah. Kita yang banyak dosa ni tak beristighfar pun. Dalam surah Nuh diceritakan, siapa banyak istighfar kepada Allah, banyak kelebihannya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Tuan-tuan balik tengoklah surah Nuh. Nabi Nuh ni dia dakwah kepada orang umat dia, tak peraya 1000 tahun. Tak dengar-dengar, ketegak, piang pula. Piang ada lagi. Kita ni alhamdulillah daripada ibu dan bapa kita. Dan insya-Allah banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sembah neraka, ya Tuhanku, beri izin kepada kami sujud kepadamu kerana syukurlah, kerana engkau lepaskan kami daripada siksa, maka diberi izin. Mana ni habis babak neraka tu ni pula diberikan kepada orang-orang yang dimasukkan. Maka diberi izin suruh sujud kepada Allah Ta'ala, maka sujudlah mereka itu kerana syukur. Maka berkata Allah Ta'ala, hai neraka jahanam, sangat-sangat engkau siksa akan hamba-Ku yang derhaka kepadaku. Maka gementarlah neraka pada ketika itu. Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala suruh neraka ni siksa sungguh-sungguh orang yang derhaka kepadaku, maka gementarlah neraka pada ketika itu. Itu yang dalam surah Al-Mulk, tuan-tuan. Neraka tanya balik orang yang masuk, hampa masa di dunia lu tak ada ke orang mai habang ke hampa? Tak ada ke orang mai cerita ke hampa masalah ni? Hampa kena masuk ke sini. Ahli neraka kata apa, tuan-tuan? Bala. Dalam surah Al-Mulk. Sebab tu surah Al-Mulk ni kita dianjurkan untuk membaca pada setiap malam sebelum kita tidur. Tak banyak, 30 ayat. Berbanding surah Kahfi 110 ayat. Berbanding surah Baqarah 286 ayat. Berbanding surah Yasin 83 ayat. Al-Mulk ni 30 ayat. Baca tak sampai 5 minit. Jangan lena dulu ya. Maka gementarlah neraka pada ketika itu, sebab disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyiksa orang-orang yang akan masuk ke dalamnya. Wal'iyazbillah min zalik. Dan terkejutlah sekalian anbiya dan aulia dan segala makhluk semuanya, maka bergantunglah sekalian mereka itu kepada tiang arasy. Di tempat malaikat duduk di langit. Maka berkata Nabi Ibrahim Khalilullah, ya Sayyidi ya Maulaya la as'aluka al-yawm illa nafsi. Nabi Ibrahim ni antara tuan-tuan, dia mengingatkan Nabi SAW pada peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, agar umat kamu banyak menanam pohon-pohon syurga, iaitu dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara zikir kita pada setiap hari. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak-banyaknya. Yang kata kena zikir banyak. Sebab tu bibir kita, tuan-tuan, kalau duduk saja-saja tu, daripada duduk dengar benda-benda yang tidak bermanfaat, tengok benda yang tidak bermanfaat, berzikir kepada Allah setiap masa dan ketika, setiap detik, bukan selepas sembahyang. Ini pesanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, banyak pesan kepada umat kamu Muhammad, Ahmad, agar umat kamu banyak menanam pohon syurga. Nabi tanya, apa dia pohon syurga? Dengan banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu antara untuk banyak kita tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, kita solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih. Sebab apa? Dalam solat sunat tasbih kita kena tasbih sebanyak 300 kali. Sekurang-kurangnya sekali hidup buat sekali, ataupun setahun sekali, ataupun sebulan sekali, ataupun seminggu sekali, ataupun tiap-tiap hari pakai doa.
300 kali tuan-tuan bila kita solat tasbih. Lepas surah 15 kali, lepas rokok 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud 10 kali, duduk antara dua sujud 10 kali, sujud lagi 10 kali, sebelum bangun rakaat kedua 10 kali, 75 kali. 2 rakaat 150 kali, 4 rakaat 300 kali kita bertasbih kepada Allah Subhanahu Taala dalam solat kita. Pasal apa tuan-tuan? Untuk memberatkan timbangan. Yang Nabi kata kalimatan khafifatan saqilatan fil mizan habibatan ila rahman subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. 2 kalimah yang ringan disebut di bibir, berat timbangannya di akhirat, dikasihi oleh Allah Subhanahu Taala subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Semua tuan-tuan untuk bekalan kita, untuk kita memastikan kita memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Pesanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan demikian lagi Nabi Allah Musa dan juga Nabi Allah Isa dan sekalian anbiya, dan tiap-tiap mereka itu berkata nafsi nafsi. Nabi-nabi ni tuan-tuan kata tak boleh tolong hampa lah, kami tak boleh tolong hampa, kami tak boleh bantu hampa. Walaupun mereka nabi, walaupun mereka rasul, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, boleh juga tuan-tuan kita berselawat juga untuk Nabi Muhammad ni sehari 1000 kali. Tak mau kata yang paling mudah tuan-tuan selawat kepada Nabi, tak mau kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sebutlah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tidak sampai 15 minit. Kita dah sebut biasa apa? Dah sebut biasa apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang paling ringkas, yang paling mudah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 1000 kali sehari. Kalau boleh, tak boleh saya nak kata apa. Tahu? Melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ya ummati ummati, tiada yang aku pinta. Nabi ni sebut ummati ummati. Dia minta kepada Allah Subhanahu taala, antara permintaan sebelum dia wafat tuan-tuan, Nabi SAW ni dia nak terima, dia nak ambil kesakitan semasa kematian umat dia nak terima, nak tanggung semua. Ini antara Nabi Allah Subhanahu taala tak izinkan. Jadi kematian kita tuan-tuan, kita yang rasa, cuma kita tak pernah dengar kematian sahabat-sahabat kita, adik-beradik kita tak ada pernah berjerit, terpekik, terlolong masa nak mati. Pasal apa tuan-tuan? Sebab masa tu antara nikmat kita sudah ditarik balik. Kekuatan anggota suara sudah tidak ada, kekuatan anggota badan sudah tidak ada. Nabi minta, bagi dia rasa, bagi dia tanggung, Allah tak izinkan. Jadi yang boleh kita dengar satu, yang boleh kita ada, mata kita dapat melihat, telinga kita dapat mendengar. Itu ialah dia bagi. Sebab tu sunnahnya bila kita saudara kita nak mati, adik-beradik kita nak mati, talqinkan ke telinga dia, mudah-mudahan dia dengar, hati dia dapat menyebut kalimah tayyibah, kalimah akhir. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa yang sebut kalimah la ilaha illallah sebelum mati dia, insya-Allah syurga jawapan dia. Itulah kita nak. Husnul khatimah. Nabi kata ummati ummati, tiada yang aku pintakan pada hari ini diriku, dia tak kira diri dia tuan-tuan, tapi yang aku pintakan pada hari ini sekalian umatku. Dia berdoa, Nabi SAW berdoa untuk, minta untuk semua umat dia. Siapa yang mengaku umat dia, semua dia dapat. Sebab tu kita kena apa tuan-tuan? Sebab tu kita kena banyak-banyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi pada hari Jumaat. Dalam kitab Jam'ul Fawaid, tak banyak pun zikir bersalawat kepada Nabi berapa kali? 80 kali. Pada hari Jumaat lebih banyak, ada lebih baik. Tapi kalau kita berzikir 80 kali lebih pada tu, alhamdulillah, maka akan diberi syafaat oleh Nabi, akan dapat meminum air daripada telaga Kausar yang luasnya daripada Yaman sampai ke Madinah.
Yang kata Telaga Kausar tu, kan telaga belakang rumah kita tu, telaganya luas untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Dan yang dapat meminum air tersebut tuan-tuan hanya yang betul-betul umat dia sahaja. Jadi kita insya-Allah termasuk dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang aku mintakan pada hari ini sekalian umatku, dia minta kita, bukan dia kira dia. Dia minta umat dia juga. Dia doa untuk umat dia. Kemudian maka berkata api neraka, ya Tuhanku, tiadalah kami menyiksakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neraka kata apa tuan-tuan? Kami tak akan seksa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dengar ni tuan-tuan, lagilah kita kena banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai balik apa? Neraka kata lagu tu, dia tak akan seksa umat Nabi Muhammad kecuali yang berdosa. Maka bahwasanya mereka itu tiada sabar ia atas panasnya. Neraka pun tahu tuan-tuan, umat Muhammad ni tak mampu nak tahan panasnya api neraka. Periknya api neraka, bukan kata api neraka tuan-tuan, sudah pun api dunia pun kalau kita boleh pegang tuan-tuan, Allahu akbar kabira, bukan kata nak pegang, bukan kata pegang api, pegang periuk yang baru masak tu pun dah tak tahan. Macam mana kita nak pegang api neraka yang 70 kali ganda lebih panas. Allahu akbar kabira tuan-tuan. Sebab tu antara benda-benda yang kita nak hindarkan, benda-benda banyak-banyak, antaranya ialah bersedekah, antaranya banyak membaca Al-Quran. Itu antara cara-cara yang kita nak hindarkan kita daripada api neraka. Waktu lagi tuan-tuan, antara kita hindarkan api neraka, kita akan menjadi ahli syurga. Apa dia amalan-amalan ahli syurga tuan-tuan? Antaranya ialah pastikan solat 5 waktu kita buat dah, insya-Allah. Lebih-lebih lagi solat berjamaah, amalan ahli syurga. Solat berjamaah, lebih baik lagi di masjid. Disebut oleh ulama tuan-tuan, amalan ahli syurga ni solat 5 waktu, antaranya subuh dan juga asar. Jangan buat lembek, jangan buat lalai. Subuh dan juga asar. Subuh dan juga Isya. Yang paling mudah tuan-tuan, 5 waktu tu semua kita buat secara berjamaah. Lagi hebat. Yang pertama. Yang kedua, melakukan solat sunat sebelum dan selepas zuhur 4 rakaat. Boleh tak tuan-tuan? 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sebelah. Mampulah kami lepas tu? Mampu juga. 4 sebelum dan 4 selepas. Mana dengan zuhur 4 jadi 12 rakaat. Tu dia tuan-tuan, tabik spring terus kalau boleh buat. Kita kadang-kadang tak buat pun, tak sempat nak buat. Mai apa? Mai lambat. Ambil masa bersedia daripada awal. Pasal apa? Nak sembahyang zuhur sebelumnya 4 rakaat. Kalau mai lambat-lambat, imam takbir habis ya. Satu-satunya solat yang ada kelebihan yang lebih besar, solat sunat sebelum solat fardu. Yang lain tak ada. Yang lain subuh. Subuh lagi satu. Ini kalau kita boleh buat, insya-Allah. Sunat sebelum dan selepas zuhur 4 rakaat. Kalau rasa tak boleh buat 4 tuan-tuan, dua-dua buat 4 terus. Buat 4 terus. Salli sunataz zuhri 4 rakaatin qabliyatan lillahi ta'ala. Kalau kita niat buat 4, mesti kita habiskan 4. Takkan kita niat buat 4, buat 2, aku malas nak buat 4, aku buat 2 ya. Yang tadi niat 4, mesti buat 4 insya-Allah. Yang kedua, yang ketiga, amalan ahli syurga kita tak mau masuk neraka, jaga solat subuh dan juga asar.
Tara kita tuan-tuan, wajib dah subuh dia kena sembahyang di masjid, kena bangkit awal, kena bangkit pukul 5, kena bangkit 4.30. Paling lewat bangkit 5.30. 5.45 tu Allahu Akbar kabira, kalduk macam kucing jatuh anak. 5.45 baru bangkit. Tara-tara kita ni pukul 5 comel, 4.30 lagi, 4.30 lagi comel. Pasal apa? Persiapan, persediaan untuk pergi ke masjid, untuk pergi ke surau. Untuk apa? Solat berjamaah. Okey, yang ketiga, kita pakat-pakat buat. Tak boleh semua, jangan tinggal semua. Yang keempat, solat amalan ahli syurga tuan-tuan, solat sunat 12 rakaat setiap hari. Tahu dia. Ini semua kerja berat semua ni. Solat sunat 12 rakaat setiap hari. Makin berat ustaz ni. Berat tak tahu lah. Kita kena cuba buat solat sunat 12 rakaat. Mana kalau kata solat yang mengiringi waktu tuan-tuan, apa dia? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas asar, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Berapa dah? 2, 4, 8, 10, 12, 14 lebih. Jangan kurang daripada 12. Tu apa tuan-tuan? Tu tak masuk lagi solat sunat duha, tu tak masuk lagi solat sunat witir, tak masuk lagi solat sunat tahajud. Lebih daripada 12 kita buat insya-Allah. Untuk menjadi ahli syurga. Tak mau kah tuan-tuan? Saya tak mau saya. Kalau jawab lagu tu tuan-tuan, kena cek lain. Antara yang berat tuan-tuan bila? Antara yang berat ialah selepas isyak. Lepas maghrib tu rajin sikit. Lepas isyak apa? Tahu apa nak tak berat? Pasal nak kira nak balik. Dan juga sebelum subuh. Pasal apa bangkit lambat? Main-main tu imam takbir dah. Habis tak ada. Jadi insya-Allah cuba try dan test solat sunat 12 rakaat dan juga lebih. Dan insya-Allah. Dan antara lagi ciri-ciri ahli syurga tuan-tuan, pada masa di zaman alam akhirat nanti, Allah Subhanahu Wa Taala akan merintahkan malaikat mencari hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang ada iman sebesar zarrah. Walaupun sebesar zarrah, Allah Ta'ala perintahkan malaikat hampir cari hamba Allah tu yang ada iman dia sebesar zarrah dalam neraka dan bawa mereka mai masuk ke syurga. Sampai tahap tu sekali. Yang kata ahli syurga mana dia, walaupun dia buat sikit je, sebesar zarrah. Sebesar zarrah kata apa? Syekh Abdul Hamid Tahir almarhum, dia kata lebih kecil pada habuk yang kita tepuk bantai pada pukul 9 pagi. Kan bila kita tepuk bantai, kita tepuk-tepuk tempat tidur kita, matahari masuk dalam rumah, kita akan nampak habuk-habuk tu berterbangan. Zarrah tu tuan-tuan lebih kecil pada yang tu. Buatlah kebajikan walaupun sebesar zarrah. Itu di antara amalan-amalan ahli syurga tuan-tuan. Hindarkan daripada neraka insya-Allah. Malaikat kata, kami tak akan seksa umat Muhammad sebab apa? Mereka tidak sabar atas panasnya dan juga sejuknya. Maka dikeluarkan pula bunga api neraka Jahannam atas kepala segala khalayak. Bunga api saja dikeluarkan. Wal'iyazbillah. Yang kata neraka ni tuan-tuan, lagi pun neraka ni dia tidak ada kesian belah. Penjaga neraka pun tuan-tuan tidak reti senyum berbanding dengan penjaga syurga. Mak kerja dia lagu tu nak buat gini. Maka barang siapa ada amalnya yang soleh, maka dinaung oleh amalnya. Lepas tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Allah kata, siapa nak jumpa dengan aku, banyakkan amal soleh.
Sebelum kita mati, banyakkan amal soleh. Jangan bila mati baru minta pada Allah Ta'ala nak balik mai ke dunia, nak buat apa? Laula yuakhiru ila ajalin, laula yuakhir ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Doa alam keempat, alam kelima dah, minta pada Allah nak balik mai ke dunia, nak buat apa? Nak bersedekah dan juga melakukan amal yang soleh. Dalam surah Al-Munafiqun, tak mau tuan-tuan, tak mau. Sebab kita sudah ada di sana, tak guna sedih dah. Cakap pun tak guna sebab kita sudah di alam sana, wal'iyyazubillah. Ada amalnya yang soleh, maka dinaung oleh amalnya itu, kemudian dari itu maka dihisablah. Jadi bila kita ada amal soleh, tuan-tuan, insya-Allah dia akan menjadi pelindung kita. Batu tuan-tuan cuba tengok dalam surah Al-Mu'minun, 7 golongan yang akan memasuki syurga Firdaus. Dan juga tuan-tuan cuba hayati ayat tersebut, surah Al-Mu'minun tu ayat 1 sampai ayat 11, tuan-tuan cuba hayati dia, hazam dia, bagi sampai ke tulang hitam. Dan juga satu lagi tuan-tuan, 7 golongan yang akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pada hari tersebut tidak ada naungannya. Kalau kita tengok ayat tu, tengok hadis Nabi tu tuan-tuan, insya-Allah tersentuh. Kita akan sentiasa berjaga-jaga, sentiasa akan berhati-hati. Moga kita tak terlepas. Maka barang siapa ada amalnya yang soleh, antara amal yang mudah tuan-tuan, besar pahalanya ialah bersedekah. Itu cukup mudah. Sebab tu tuan-tuan, bila kita pergi ke masjid, bila kita pergi ke surau, pastikan kita masukkan dalam tabung surau paling sedikit RM1. Hak tu yang boleh pun RM5 tak boleh, RM10 tak boleh, mahal, sayang duit. Masuk RM1. RM1 tuan-tuan, isi Allah Subhanahu Taala seolah-olah makan macam 700 ringgit. Masuk dalam tabung. Sediakan duit RM1 banyak-banyak. Bila nak main masjid, ambil duit RM1, bola poket sampai masjid, masuk dalam tabung RM1 je. Kalau RM1 pun kedekut juga tuan-tuan, tak boleh juga. Allahu a'lam. Untuk apa? Untuk hindarkan kita daripada api neraka. Ada amalnya yang soleh, maka dinaung oleh amalnya itu, kemudian dari itu maka dihisablah segala anbiya dan awliya dan juga ulama. Ini yang kata bila dihisab tuan-tuan, kita nak tadi apa? Kita nak tasbih kita tadi banyak. Pasal apa? Akan memberatkan timbangan kita bila kita tasbih banyak-banyak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Itu pula termasuk dalam munajat kita pada waktu 4:30 pagi, qiyamul lail, program qiyamul lail yang kita anjurkan pada bulan Ramadan, 10 malam yang terakhir. Sebut kalimah tu terutama amal penuh dalam masjid tu, Allahu akbar kabir, sedapnya rasa. Dihisablah segala anbiya, mana kita kena ada banyak tasbih kita untuk memberatkan timbangan. Dan panjang suratul mustaqim, di atas mulut neraka jahanam itu 5,500 perjalanan. Panjang siratul mustaqim itu, mulut, di atas mulut neraka jahanam itu 5,500. Ada ulama kata tuan-tuan, neraka jahanam ni apa titian itu tuan-tuan, kita akan melalui 3 tahap. Satu tahap 5,000 tahun, atas lagi tengah tu 5,000 tahun, turun pula 5,000 tahun. Bandingan kita 1,000 tahun di dunia bersamaan dengan 1 hari di akhirat. Ini bukan 5 hari tuan-tuan, 5,000 tahun satu tu. Apa maksudnya? Kita jangan fikir macam mana aku nak lintas tu, kalau nak buat lagu mana, jangan. Yang penting kita kena buat banyak, tambahkan amal yang soleh macam mana sekalipun. Kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Lepas tu kalau kita rasa serabutnya aku serabutnya la ilaha illallah wa ala sampai teroni ambil wuduk 2 rakaat solat.
Ahli sufi tuan-tuan, dia kata kalau aku serabut, aku ambil wuduk solat. Jadi kita pun kalau kita kata serabutnya aku awak lah sampai teroni ambil wuduk solat. Sujud lama-lama. Patut ahli sufi kata apa tuan-tuan? Aku nak tahu Allah Ta'ala jawab ke tidak permintaan aku ni. Hati aku akan rasa nak baca Quran. Lepas kita solat tuan-tuan, kita rasa nak baca Quran. Allah Ta'ala terima permintaan kita tuan. Kalau lepas solat tu Quran pun tak mau tengok tuan-tuan, kena solat lagi ya. Kena solat. Sebab solat tu kita bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Quran tu Allah bercakap dengan kita. Jadi kita tanya diri kita, Quran aku baca tak? Kalau Quran tak rasa nak baca, Allah tak teringin cakap dengan kita. Tu lah. Tuan sekalian, insya-Allah apa yang kita buat mendapat keberkatan, mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan panjang siratul mustaqim di atas mulut neraka jahanam itu 5,500 perjalanan 500 tahun. Maka firman Allah Ta'ala, ya Muhammad, hampirkan segala umat kamu kepada mizan. Maka disuruh Nabi kepada sekalian umatnya hampir kepada mizan, dan adalah Nabi SAW duduk hampir ia dengan mizan. Maka dilihatnya akan malaikat yang menimbang amal sekalian umatnya. Maka barang siapa lebih amalnya yang baik, maka suka Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan, antara tempat yang Nabi akan duduk di akhirat nanti tuan-tuan, antaranya ialah di mizan ni. Antaranya di mizan ni. Satu lagi, dia akan tunggu di permulaan titian siratul mustaqim, dan satu lagi Nabi SAW akan menunggu di Telaga Kausar. Jadi tempat-tempat ni kita boleh berjumpa dengan Nabi SAW. Dan panjang sirat kita berhenti tentu, sambung pada tarikh dan masa yang akan datang insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang lemah daripada sesendiri. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kan nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka al-'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.